muslimat, mukminin, mukminat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita malam ini akan meneruskan pembacaan kita berhubung dengan Siratul Rasul, kisah yang berhubung atau berkaitan dengan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kelas yang lepas kita telah menyebut berhubung dengan peristiwa masuknya Islam Abu Dhar, betul kan? Iaitu bagaimana kisah atau jalan cerita Abu Dhar, yang mana nama sebenar dia Jundub bin Junadah, yang mana ia berasal daripada suku kaum Ghifar. Sebab itu nama dia ataupun gelaran dia Abu Dhar Al-Ghifari. Minggu lepas kita cerita berkaitan dengan Abu Dhar itulah. Macam mana dia masuk Islam, kisah dia di Masjidil Haram, duduk sebulan di Mekah, tak makan apa-apa makanan melainkan hanya meminum air Zam-Zam. Malam ini kita nak sambung tentang kisah seorang lagi sahabat besar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Yang mana kisah sahabat ini masuk ke dalam Islam sangat menarik. Minggu lepas Abu Dhar, minggu ini kita dengar tentang kisah bagaimana masuknya ataupun memeluk Islam Dhimat bin Tha'labah Al-Azdi. Sahabat namanya Dhimat bin Tha'labah Al-Azdi. Okey? Cerita dia menarik. Macam mana dia boleh masuk Islam. Hadis yang akan kita baca berhubung dengan kisah dia masuk Islam ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Hadis yang kita nak baca ni ada dalam Sahih Muslim. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah ibnu Abbas. Sahabat yang cerita ni namanya Abdullah ibnu Abbas. Anna Dhimadan qadima Makkah wa kana min Azdi Shanu'ah. Okey. Sesungguhnya Dhimat Al-Azdi ni qadima Makkah, dia telah tiba atau dia telah datang Makkah. Maksudnya dia bukan orang Mekah lah. Orang mana tuan-tuan? Siapa biasa dengar? Siapa biasa dengar atau biasa baca? Satu orang sahabat nama Dhimat Al-Azdi yang baru sampai daripada Mekah, yang berasal daripada Yaman. Dia bukan orang Mekah, dia orang luar, daripada suatu kaum Azdi, Shanu'ah, satu tempat yang terletak di Yaman.
Jadi dia mari ke Mekah. Masa dia sampai di Mekah itu, orang-orang kafir Quraisy, tuan-tuan maklum kan, ketika dia sampai di Mekah tu, masa itu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir musyrikin tengah menyebarkan propaganda ataupun tengah melakukan suatu kempen menakut-nakutkan orang ramai daripada mendengar dan mendekati Rasulullah. Jadi mereka memberikan pelbagai bentuk label, gelaran dan juga cerita buruk supaya orang dengar, orang takut, orang tak pergi dengar apa yang Nabi sebut, dan mereka berjaya membunuh dakwah Nabi. Perangai, sikap, kelaku, suka label orang ni, cop orang ni, hukum orang ni, ataupun berikan gelaran yang buruk untuk nak menakutkan orang, telah dilakukan oleh musyrikin Mekah. Mereka kata apa kat Nabi? Sebab kalau orang pergi dengar, dia jadi macam mana? Orang luar mari ke Mekah buat haji. Orang daripada Yaman, daripada Syam, daripada seluruh tanah Arab ni, seluruh pelusuk Arab ni mari ke Mekah. Jadi bila mereka mari, takut orang luar ni pergi jumpa Nabi, pergi dengar perkataan Nabi, masuk Islam. Jadi tak nak bagi orang dengar, tak nak bagi orang dapat hidayah, tak mau bagi orang pergi jumpa Nabi, mereka melakukan pembunuhan karakter. Mereka gelak Nabi macam-macam. Innahu majnun, dia ni gila. Jadi siapa yang pergi dengar dia ni, gila macam dia. Lagi, innahu sahir, dia tukang sihir. Kahin, tok bomo. Maksudnya siapa yang pergi dengar, nanti dia pukau, dia santau. Apa dia lagi? Dia perkena kan, macam kita kan. Ramai juga yang terkena ni. Dia sembang-sembang dengan kawan tu, dia terpengaruh, dia terpedaya, dia percaya kawan tu. Dia dengar cakap, transfer duit ke, ikut balik rumah ke, habis. Lepas tu dia sedap-sedap tengok, habis duit dia. Dia kata ilmu apa? Pukau lah. Tak sedar diri kan. Selalu yang terkena ni siapa dia? Ni lah orang lelaki-lelaki ni. Kebanyakan mereka ni orang bagus, lelaki-lelaki terkena. Dia kata suami saya terkena ustaz, orang buat kena buatan orang. Siapa buat? Tu kedai petani tu buat dia. Balik malam-malam pun duduk mengigau, teringat anak dara tu. Oh, ini bahaya. Yang ni dia panggil terkena. Apa dia? Terkena apa tuan-tuan? Kena ke dia. Tuan-tuan, saya duk ajak berapa belas tahun dah, tak dapat lagi ilmu sihir ni. Terkena. Jadi mereka kata jangan pergi dengar Muhammad, dia tu orang gila. Apa yang dia cakap tu perkara mengarut, merepek. Orang Perak kata meraban teben. Mengarut, merapu. Kan? Jadi jangan pergi dengar. Manusia ni tabiat dia, bila kita larang, dia lagi nak dengar, lagi nak tahu, lagi nak pi tengok. Kita kata jangan duk pi, lagi dia nak pi. Sebab itu tuan-tuan, orang-orang yang menyambung dakwah atau menyambung kerja Nabi ni,
jika diberikan gelaran, label ataupun apa-apa orang cop lah, ini biasa. Biasalah gelaran apa kan? Gelaran ni biasa. Macam-macam gelaran lah. Tak payah peduli. Kita bukan nak, jangan duk terpengaruh dengan label-label ni. Cop-cop ni, gelaran ni, tak payah. Dengar isi dia. Itu yang berlaku kepada Dhimat Al-Azdi. Boleh? Jadi kalau tuan-tuan kata saya ni kena cop dah, orang cop dah, ini biasa. Biasa. Wa kana min azdi shanu'ah. Okey. Dan salah satu daripada kelebihan Dhimat ni apa dia? Wa kana yarqi min hadhihi ar-rih. Dia salah seorang daripada, dia panggil raqi. Dia ni bukan calang-calang orang tau. Dia tok bomo yang boleh berobat orang kena sihir. Dia belum masuk Islam lagi. Dia tak masuk Islam lagi. Tapi tuan-tuan kena ingat, salah satu sebab, salah satu punca Dhimat boleh masuk Islam kerana dia tu tok bomo. Dia ni tok bomo. Tok bomo yang bahagian apa? Dia punya spesialis apa? Dia pakar dalam rawatan orang yang terkena rasukan dan juga terkena penyakit sihir ni. Itu dia punya spesialis dia. Pakar dalam bab tu. Kenalah dengan apa yang orang duk kata dekat Nabi tu. Dia kata Muhammad ni kena rasuk. Muhammad ni hantu masuk. Muhammad ni cakap tak ketahuan. Dia dengar benda tu. Dia kata apa? Mari aku nak pergi berobat Muhammad ni bagi ketahuan balik. Jadi tuan-tuan, apa tujuan asal dia? Tujuan dia pergi jumpa Nabi tu, dia pergi cari Nabi tu dengan maksud nak berobat Nabi. Bila dia pi, Nabi berobat dia. Dia jadi ikut tu. Itu menarik yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan malam ni. Dhimat ni bila dia dengar, dia kata apa? Dia kata aku nak pergi cari Muhammad. Berapa ramai dah yang kena penyakit tu? Semua. Takat yang aku berobat ni, dalam tangan aku pakat lega habis. So dia pi dengan maksud nak berubat Nabi. Saya baca dulu, sekejap lagi baru kita syarah. Okey. Fasami'a sufaha min ahli Makkah yaquluna inna Muhammadan majnun. Dia mendengar bila dia sampai di Mekah tu, dia mendengar daripada ahli Makkah, daripada kalangan orang-orang yang benci, kalangan sufaha, orang-orang yang bodoh. Dia berkata Muhammad ni, inna Muhammadan majnun. Muhammad ni gila. Muhammad ni penyakit, kena penyakit otak dia tak betul. Itu dia. Daripada gelaran Al-Amin, tukar pergi jadi gelaran Al-Majnun, yang gila. Pasal apa? Pasal bawa Islam. Pasal itu kalau orang kata pelik, orang kata tak ketahuan, orang kata belain pada orang, mari mana ni, ini biasa. Inna Muhammadan majnun. Sesungguhnya Muhammad, hampa jangan pergi dekat dengan dia. Jangan pergi dengar apa dia cakap. Jangan ikut dia. Dia orang gila. Muhammad ni gila. Depa sebar cerita ni, siapa yang mai Mekah, depa pergi jumpa, depa pergi habaq hok ni supaya depa ni takut tak pilah. Ya, tapi macam saya kata tadi, dia berniat nak pergi jumpa. Dia kata apa? Faqala, berkatalah Dhimat,
"Lau anni ra'aitu hadzal rajul la'alla Allahu yashfihi ala yadai." Aku nak pi cari Muhammad yang depa kata gila ni. Pasal apa? Aku nak berobat dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi lega di tangan aku. Okey tuan-tuan. Ini dia panggil silap strategi lah. Silap strategi pasal apa? Macam mana dhimat tu boleh tertarik atau boleh terlintas nak pi cari Muhammad yang akhirnya dia masuk Islam. Punca dia daripada pok-pok ni lah yang pi duk kempen tu. Depa duk pi nak bagi orang takut, depa duk bagi orang lari, silap hari bulan, silap rancangan, pi duk terkalih kod lain. Jaga-jaga tuan-tuan, daripada percaya pi jadi tak percaya. Bukan. Daripada tak percaya pi jadi percaya. Tuan-tuan faham ke tak? Atau kamu faham ke tidak? Ni daripada dia ni dia tak percaya. Awalnya dia tak percaya, lepas dia pergi jumpa Nabi, dia percaya dekat Nabi. Siapa dia yang pergi duk perkenal Nabi, yang pergi duk kempen Nabi ni? Musyrikin, silap plan. Pasal itu kadang-kadang tuan-tuan, kita orang tak kenal, tapi depa duk pi bercakap, kita jadi orang kenal, lepas orang kenal, orang cari kita, orang lekat dengan kita. Tu dia punya silap, tapi bukanlah silap. Apa dia tuan-tuan? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka itu membuat rancangan untuk menipu. Mereka membuat rancangan tipu daya. Allah juga buat rancangan. Mereka buat rancangan nak bagi orang takut, nak bagi orang lari, nak bagi orang jauh daripada Nabi. Allah telah tukar rancangan mereka sendiri itu menjadi sebagai satu kempen orang pergi ikut Nabi. Kalau dia, pasal apa tuan-tuan? Kata ulama', kalaulah dia tu orang gila, yang hampa duk kalut sangat ni pasal apa? Nampak? Mesti kita pelik kan? Tuan-tuan duk bersabuk tak dengan orang gila? Depa kata Muhammad tu orang gila, tapi depa takut tu macam depa satu manusia. Kalau dia gila ke, dia tukang sihir ke, tak payah duk kalut, tak payah duk cerita, tak payah duk cara ke dia, biar pergi ke dia. Tapi dhimat ni, dia orang cerdik. Dia kata, pasal apa yang mereka ni duk sebut sangat ni? Pasal apa yang mereka duk cakap sangat pasal dia ni? Mesti ada sesuatu ni. Kesilapan itu daripada orang Mekah sendiri, orang musyrikin Mekah. Tuan-tuan boleh ikut tak cerita ni? Baru mula ni, tak habis lagi ni. Nampak Okey. Lepas tu dia pergi cari tak? Qala falaqiyahu. Dia pun pergi jumpalah Nabi. Dia pergi cari. Kita tuan-tuan macam itulah sikap kita. Apa yang orang cakap, kita jangan jatuh hukum lagi. Alladzina yastami'una al-qaul. Quran kata, alladzina yastami'una al-qaul. Orang-orang yang ulul albab, dia dengar dulu Dia dengar dulu, dengar semua. Kawan ni kata apa, kawan ni cakap apa, kawan ni sebut apa, kawan ni apa pendapat, kawan ni apa, semua dia dengar. Fayattabi'una ahsana. Last sekali dia buat tapisan, dia decide, dia ikut yang paling tepat. Jadi jangan kita buat sikap jenis tak mau dengar ni. Jenis nak dengar hok geng kita saja pun tak boleh juga. Pasal itu kita tak ada sikap ta'assub. Bila dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Muhammad." Masa ni dia tak masuk Islam lagi. Dia tak beriman lagi dengan Nabi. Dia pi nak berobat.
Dia pergi nak berobat Nabi, dia kata dia gila. Dia kata mai nak tolong berobat. Dia kata, ya Muhammad, inni arqi min hadhihi ar-rih wa inna Allah yashfi ala yadi man sya' fahallak. Dia kata, hey Muhammad, dengar kata sakit, dengar kata ada benda tak kena dalam kepala ni, duk pening, duk jadi macam gila, duk kena rasuk ni. Dia kata, inni arqi daripada perkataan ruqyah. Apa maksud arqi? Tuan-tuan duk baca doa tu, doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tu. Bismillah, doa yang Nabi baca masa nak baca tak? Kan Nabi pergi tengok orang sakit, Bismillah arqika. Baca tak doa tu? Doa jampi orang sakit. Pegang tangan, pegang kepala. Sakit tang mana? Dia tak sakit belakang. Pegang tang ni. Tang dia sakit tu. Lepas tu Nabi baca apa? Bismillahi arqika min kulli syai' yu'dhika Allahu yashfiyak. Dengan nama Allah aku menjampi engkau daripada segala sesuatu yang menyakitkan engkau. Allah akan memberi kesembuhan di atas kesakitan itu. Duk baca tak? Baca tak? Baca jadi Tok Bomo. Kata ustaz baca sikit ustaz 2-3 hari ni pinggang rasa tak apa. Mai. Baca. Bismillahi arqika min kulli syai' yu'dhika. Dia kata lepas-lepas baca berasa ringan. Tengah doa tu. Bukan payah doa simple, tapi kadang-kadang kita tak baca, lepas tu kita tak amal, lupa. Tulis 25 kali, photostat 36 kali, minta kat ustaz 74 kali. Lepas tu bila sebut lagi, tak pernah habaq pun. Duk tak pernah habaq situ, duk tak tahu situ, duk tak pernah dengar situ, duk kali pertama baru dengar ni. Kali ke berapa tak tahu lah. Amal lah, baca. Kan? Okey. Tak mana tadi kita? Dia kata, ya Muhammad, inni arqi min hadhihi ar-rih. Aku nak berobat engkau daripada penyakit gila ni, penyakit rasukan ni, angin ni. Wa inna Allah yashfi ala yadi. Dan Allah Ta'ala ni dia telah menyembuhkan di tangan aku ni. Berapa ramai dah orang yang dia nak. Fahallak. Mau tak? Dia kata mau tak? Dia tanya dekat Nabi mau tak? Sakan tu. Dia nak pergi berobat Nabi, bukan sikit-sikit punya cerita ni. Nabi ya pun tak. Pasal Nabi tahu, dia tak tahu. Nabi kalau kita orang kata ni mai aku nak berobat hang. Hang siapa nak berobat aku? Tapi Nabi ni dia kata tolak pun tidak, ya pun tidak. Cuma dia jawab balik tu, yang ni yang mahal ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi membacakan kepada Dhimat sebagai jawapan kepada offer, tawaran yang dia tawarkan kepada Nabi tu. Dia kata dia nak berobat dekat Nabi, mau ke tidak? Nabi ni dirawat oleh dia yang dah ramai orang lega ni. Maka kata Nabi, innal hamdalillah. Nabi baca yang tu, yang tuan-tuan duk dengar Tok Khatib. Yang ni dia sebut khutbatul hajah. Mai mana yang tu imam, khatib, sesetengah ustaz kadang-kadang sebelum dia bercakap dia baca apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Mai mana tu? Mai hadis ni lah.
Yang tuan-tuan duk dengar kan, banyak kan sebelum ustaz duk ceramah ke, sebelum ustaz duk baca kitab ke, tu imam sebelum baca khutbah ke, ataupun mungkin yang ni jarang dengar. Ni masa lepas akad nikah. Dah lama dah tak menikah. Nak dengar nak menikah pula lah. Qadi atau juru nikah tu lepas dah selesai nikah tu dia baca khutbah nikah kan. Dia baca hak ni juga. Ini disebut khutbatul hajah. Dan Nabi sebelum memulakan ucapan, sebelum berkhutbah, tak kiralah apa pun speech, ucapan yang Nabi nak deliver, yang Nabi nak ucap, dia mulakan dengan innal hamdalillah, sunnah. Sebab itu ustaz-ustaz duk baca tu, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, bukan saja-saja mengikut sunnah. Jadi sunnahnya memulakan dengan hamdallah, puji-pujian kepada Allah. Jadi tuan-tuan katalah tuan-tuan jadi pengurusi PIBG ke, pengurusi kelab-kelab apa ke, KRT ke apa ke, tuan-tuan dipanggil, kita minta gursak ke, pengurusi ke, cikgu ke berucap, boleh lah. Selalu kita dah baca alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu tu pun boleh juga. Okey juga, sunnah juga. Tapi try ni sikit. Innal hamdalillah. Saya pengurusi kata, dah dia kata ni cikgu kita nak suruh berucap, bukan nak suruh khutbah Jumaat. Bukanlah khutbah kan. Tapi Nabi sebelum dia speech, innal hamdalillah. Mari mana itu daripada hadis Dhimat ni. Nabi kata innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah, nahmaduhu, kami memujinya, wa nasta'inuhu, kami memohon pertolongan kepadanya, may yahdihillah, sesiapa yang Allah memberi petunjuk kepada orang tersebut, fala mudillalah, maka tidak ada siapa pun yang boleh menyesatkannya. Nabi baca hak tu bagi dia dengar. Nabi kata sesiapa yang Allah berikan hidayah kepada orang tersebut, tidak ada mana-mana pihak yang boleh menyesatkan dia setelah Allah memilih dia untuk dapat hidayah. Kalau Allah nak dia dapat hidayah, Allah nak dia dapat petunjuk, Allah nak dia berada di atas jalan kebenaran, mai pilah siapa pun cakap kat dia, dia tak akan sesat kerana Tuhan dah pilih dia. Tetapi ingat tuan-tuan, Nabi sebut dalam tu, Nabi sambung apa? Wa may yudlil fala hadiyalah. Tetapi kalau Tuhan yang nak dia sesat, Tuhan yang sesatkan dia, maka tak ada siapalah yang boleh memberikan petunjuk kepada dia. Pasal itu tuan-tuan, Abu Talib tak masuk Islam sampai ke sudah. Kita baca dah cerita dia dalam 2-3 kuliah lepas. Abu Talib tak masuk. Siapa dia lagi? 3-4 orang. Sampai ke sudah tak masuk. Pasal apa? Wa may yudlil, siapa yang Tuhan tak nak dia, maka tak ada siapa boleh buat apa kat dia. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Quran sebut. Yang Quran tegur Nabi tu. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh memberikan petunjuk hidayah kepada sesiapa yang engkau cintai, ahbabta. Nabi nak tapi Allah tak nak, tak boleh juga. Sebab itu Nabi tidak berkuasa memberi hidayah. Nabi hanya boleh menyampaikan hidayah. Pasal itu Nabi Ibrahim tak berjaya dengan ayah dia Azar. Nabi Nuh tak berjaya dengan anak isteri dia. Nabi Lut dengan anak isteri dia. Nabi Musa dengan pak angkat dia Firaun. Semua tak berjaya. Tu level para nabi tu. Pasal apa? Depa nabi bukan Tuhan. Kalau Tuhan boleh. Pasal itu kadang-kadang kita nak anak kita jadi saleh. Tetapi mungkin dia tak mau, Tuhan tak pilih dia, tak boleh. Pasal itu kita duk baca dalam dalil yang selalu kita duk ulang. Apa dia tuan-tuan dalil tu? Tuan-tuan duk hafal lama dah dalil tu. Bukan hadis. Bukan Quran. Iman tak dapat diwarisi. Takkan tak tahu dalil tu.
Saya tak bolehlah menyanyi. Kalau saya menyanyi, mereka tak boleh cari makan. Kalau saya menyanyi, habis da'i-da'i itu semua pelanti impah tepi. Dia cakap besar. Walhad, kalau menyanyi, pecah mikrofon, tak erti. Iman tak dapat diwarisi. Walaupun dari seorang apa ayah. Iman tiada di tepian pantai. Tu orang Melayu kalau dalil dia lagu tu. Anak-anak kita ni kalau kita nak, dia tak boleh nak jadi elok kalau Tuhan tak nak. Iman tak dapat diwarisi. Dia tak baca hadis, dia pergi baca hak tu. Tak apalah, boleh lah. Makna kira kena. Kan? Pasal tu kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa Allah nak tunjuk bahawa hidayah itu di tangan dia. Hidayah itu milik dia. Pasal tu salah satu daripada nama Allah apa dia? Salah satu daripada nama Allah apa dia? Al-Hadi. Kan ada orang nama Abdul Hadi. Apa makna Abdul Hadi? Abdul Hadi. Apa makna? Abdun maksud hamba. Al-Hadi yang memberikan petunjuk. Jadi bila satu orang tu nama Abdul Hadi, hamba kepada yang maha memberi petunjuk. Maknanya hamba Allah lah. Macam Abdul Razzaq, Abdul Fattah, Abdul Qahhar. Kan? Abdun tu hamba. Lepas tu letak nama Allah di hujung tu. Jadilah hamba kepada Ar-Rahman. Abdul Rahman. Abdul Rahim. Kan? Tapi kadang-kadang nama tu bagus. Hamba yang apa? Hamba kepada yang memberi petunjuk. Tetapi mungkin dia tu sesat. Boleh jadi juga. Nama Hadi tapi sesat. Contoh. Macam ada orang nama Latif. Abdul Latif. Bagus. Apa makna Abdul Latif? Yang maha lembut. Hamba kepada yang maha lembut. Tapi perangai kasar. Porong weh. Tak ketahuan hala. Tak kena dengan nama. Nama tu elok lah, cantik lah. Okey. Lepas tu Nabi baca apa lagi? Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'. Tu amma ba' tu pun memang sunnah. Memang kita tuan-tuan, okey tuan-tuan, bila tuan-tuan baca apa-apa kan, lepas tu tuan-tuan nak bercakap, tuan-tuan disunahkan ikut style Nabi, ikut cara Nabi. Tuan-tuan kata bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Lepas tu tuan-tuan nak berucap amma ba'. Amma ba' tu maksudnya adapun selepas itu. Amma ba'du, adapun selepas itu. Lepas tu baru kita masuk, kita nak cakap apa. Amma ba'. Lepas tu Dhimat ni bila dia dengar tau, dia dengar. Dia kata apa? A'id alayya kalimatika haula. Dia dengar sekali, dia kata dekat Nabi, A'id, tolong repeat sekali lagi yang kata tadi ni. Dia bukan tak dengar tuan-tuan, tapi dia rasa takjub. Dia rasa teruja, excited. Dia rasa, semacam ni. First time dia dengar perkataan tu, dia kata, A'id, tolong ulang. Dia nak dengar untuk kali yang kedua. Dia dah mula tertarik dah tu. Hidayah tu dah mula masuk dah tu. Fa'adahunna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat. Nabi ulang 3 kali. Innal hamdalillah nahmaduhu. Dia kata ulang sekali lagi Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ulang sekali lagi Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu. 3 kali Nabi ulang. Apa dia kata? 3 kali dia dengar. 3 kali Nabi ulang dekat dia. Habis 3 kali tu dia kata apa? Balaghna na'usal bahr. Perkataan ni sangat dalam. Perkataan ini sangat, dia panggil balaghna na'usal. Dia macam kata dasar laut tu. Perkataan ni sangat masuk. Perkataan ni sangat ajaib. Dia kata apa?
Dia kata laqad sami'tu qaulal kahanah. Dia kata aku telah mendengar ke semua jampi-jampi yang orang duk jampi ni. Dia kata dekat Nabi, dia kata laqad sami'tu qaulal kahanah. Semua jampi yang ada atas dunia ni, yang mana Tok Bomo duk baca mentera tu, semua aku dengar habis belaka dah. Tu yang kata sakan dia ni tak ada jampi yang dia tak dengar, tak ada jampi yang dia tak tahu. Wa qaulas saharah, dan semua doa-doa jampi-jampi tukang sihir ni semua aku dengar. Habis semua aku dengar. Semua aku baca habis dah. Wa qaulas syu'ara, dan semua syair-syair yang dibaca, ditulis oleh pensyair ni, syair ni, tukang syair ni, syair ni. Semua jahiliah ni depa sakal dengan syair ni, syair jahiliah. Kan? Orang belajar bahasa Arab, dia panggil apa? Kuliah al-lughah al-arabiyah ni, kuliah bahasa Arab ni ataupun kuliah adab. Bukan adab akhlak tu, adab ni maksudnya sastra. Sastra ni depa kena hafal lah syair-syair jahiliah ni. Kan? Jadi sahabat-sahabat yang belajar bahasa Arab tu, kita kata hampa ni duk hafal syair jahiliah. Syair-syair jahiliah. Sebab jahiliah dulu memang hebat, depa memang hebat syair ni. Syair-syair jahiliah ni. Kan? Antara yang terkenal seingat saya sahabat Zaid bin Thabit. Ni hebat ni. Antara sahabat yang memang terror syair ni. Ahli bahasa. Kan? Ahli bahasa. Dia kata semua jampi-jampi Tok Bomo, semua jampi-jampi tukang sihir, semua syair-syair Arab, semuanya laqad sami'tu, aku dengar habis dah. Dia nak kata apa? Dia nak kata yang hang kata tadi ni bukanlah syair, bukanlah jampi, bukanlah mentera, tapi perkataan ni bukan perkataan manusia. Tu dia nak kata. Dia bukan dengar Quran tau, dia baru dengar perkataan Nabi. Dia kata apa? Yang ni bukan perkataan manusia. Tu dia. Yang kata mukjizat tu. Kita sambung sikit. Dia kata apa? Setelah ni tuan-tuan, lama mana dia dengar Nabi ceramah? Sikit tu. Apa yang Nabi cakap dekat dia? Nabi tak terang rukun iman, tak terang rukun Islam, tak terang apa, tak ceramah apa perbandingan agama ke apa ke. Dia pi first time jumpa, first meeting. Kali pertama jumpa, kali pertama tengok Nabi, kali pertama dengar, terus dia kata hats. Bok mai. Suar mai apa dia? Yadak. Suar mai tangan hang. Suamai tangan kau Rasulullah. Suamai. Dia kata hati yadak. Suamai tangan. Lepas dia dengar innal hamdalillah. Dia dengar hak tu, terus dia kata suar tangan. Ubay'aka 'alal Islam. Aku berbai'ah. Aku mengikrarkan aku masuk Islam. Tu yang kata hidayah. Quran tak dengar lagi. Nabi pun tak jumpa lama, berapa kali jumpa tak dan jumpa lagi, baru dengar sepatah terus masuk Islam. Yang kata hidayah. Pasal tu manusia ni kadang-kadang Allah bila pilih, Allah buka lorong, dia dengar sikit, dia boleh faham, dia terima. Setengah orang dengar berapa ratus hujah, berapa ratus dalil, berapa puluh hadis, baca, dia pusing kot ni, dia pusing kot ni, boleh ke dia? Dia syok 1-0, 2-0, 3-0. Sendiri lawan, sendiri menang, sendiri pi kata betul. Pening. Dia macam ni ya tuan-tuan. Main bola. Main bola ada 2 tiang gol. Kena ada 2 pasukan. Dia seorang ya. Belah nu tak ada. Dia seorang sebiji bola, 2 tiang gol. Dia pi sepak, tak ada siapa. Goalkeeper pun tak ada. Dia seorang. Dia lari, pum dia sepak. 1-0 dia pun tempik. Oh. Kalau tuan-tuan duk tengok daripada jauh, tuan-tuan akan kata apa orang lagu ni? Dia lari, tak ada siapa ni. Dia tak ada orang ni. Pum, 2 gol, 2-0, 3-0. Tuan-tuan pun kata,
ni kesan PKP ni macam-macam lah. Isim setengah kot jalan. Gila lah, kan? Dia lawan seorang-seorang, tetap dia pergi kata dia menang. Kan? Ya. Tapi dalam kes ni tuan-tuan, dia kata dekat Nabi SAW, dia kata ubayyaka 'alal Islam. Aku berbay'ah, mengikrarkan taat setia dan juga mengikrarkan syahadah bahawa aku masuk Islam. Nabi kata apa? Nabi kata wa'ala qaumik. Hang nak masuk seorang ke ataupun hang nak ajak kaum hang masuk sama? Dia kata wa'ala qaumi. Bukan aku seorang saja yang masuk, aku akan tarik semua kaum aku masuk. Nabi tengok. Nabi sebut tu kemah. Dia kata dia nak masuk Islam, Nabi kata hang seorang saja masuk. Dia kata tak. Nabi kata kaum hang macam mana? Kaum aku pun aku akan ajak. Kita tuan-tuan bila boleh satu benda, Nabi ajak, jangan untuk kita saja. Kita dapat satu ilmu, jangan berhenti takat kita saja. Ilmu tu kena turun pergi kat orang lain. Tak kira lah macam mana pun, Nabi tak bagi dia seorang saja masuk Islam, Nabi suruh balik pergi tarik kaum dia yang lain. Tuan-tuan, ini cerita Dhimat Al-Azdi boleh masuk Islam. Sebab itu kata para ulama, daripada orang yang berniat nak pergi jumpa Nabi, nak jampi Nabi, nak berobat Nabi, daripada dia sangka Nabi yang orang gila, orang kena sihir, akhirnya dia dengar perkataan Nabi, dia yang tertarik dan dia berubah masuk Islam. Dan dia balik, satu kaum dia masuk Islam. Berapa lama dia duduk dengan Nabi? Tak lama. Tapi dia berjaya. Kita syarah sikit lah. Okey. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Okey. Dalam hadis ni kita ambil beberapa fiqh ataupun beberapa faedah yang besar yang boleh kita jadikan panduan dalam hidup kita. Nombor satu. Banyak faedah kita boleh ambil, tapi kita pergi setakat mana yang sempat. Nombor satu. Berdasarkan kepada hadis ini, adanya apa yang disebut sebagai ruqyah, jampi. Bahasa kita jampi. Kalau dalam perkataan Arab dia panggil ruqyah. Sebab itu dhimat ni raqi, orang yang merawat. Okey. So apakah hukum di dalam Islam berhubung dengan jampi ni? Apakah pandangan Islam tentang jampi ni? Dan tuan-tuan jangan lupa, di antara kepakaran Arab, budaya Arab, benda yang Arab jaguh adalah bab jampi ni. So jampi ni macam mana pandangan Islam? Sebab orang Arab memang duk amal dah jampi, memang duk buat dah jampi ni. Memang duk baca dah jampi ni. Budaya mereka jampi ni memang duk ada lama dah. Bila Islam mereka pergi jumpa Nabi, mereka tanya macam mana? Boleh tak boleh? Mari kita tengok satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tuan-tuan kena dengar ni. Sebab benda ni memang sangat dekat dengan kita dalam hidup seharian kita. Iaitu jampi. Ataupun bahasanya ruqyah lah. Ruqyah. Daripada Auf bin Malik Al-Ashja'i. Daripada Auf bin Malik Al-Ashja'i. Okey, daripada Auf bin Malik Al-Ashja'i. Dia kata, sahabat ni nama Auf bin Malik. Tuan-tuan kena ingat nama ni Auf bin Malik Al-Ashja'i. Dia kata, kunna narqi fil jahiliyah. Dia kata kunna. Kunna tu siapa dia? Kami orang Arab. Kami orang Arab ni, kata Auf bin Malik, kunna narqi fil jahiliyah. Kata Auf bin Malik, kami dahulu ketika masa jahiliyah, sebelum memeluk Islam, kami senantiasa mengamalkan narqi, jampi-jampi ni. Jampi ni. Pasal itu kadang-kadang orang dia tengok ustaz, dia kata Tok Bomo. Ustaz Tok Bomo, Ustaz Tok Bomo, Tok Bomo Ustaz. Jadi lama-lama Tok Bomo semua yang temberang pun kan.
Macam Piramli kata tu lah, tok bemo tumberang. Kan? Tapi betul ke dalam Islam ni tak ada jampi ni? Dia kata apa? Dia kata kami dahulu masa jahiliah duk jampi. Sakit je jampi. Faqulna ya Rasulullah. Kami pi dekat Nabi, kami tanya dia. Depa pi tanya dekat Nabi. Depa nak tanya apa? Depa nak minta endorsement. Depa nak minta green light. Depa nak minta pandangan hukum. Boleh tak boleh? Okey tuan-tuan, sama ada boleh tak boleh dapat green light ni, kita azan dulu. Sekejap lagi kita sambung hadis Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Okey, tuan-tuan kena dengar elok-elok ni. Bismillah. Okey. Dia kata faqulna ya Rasulullah. Kata ya Rasulullah, kami nak tanya satu soalan. Dahulu kami ketika jahiliah, bila ada orang sakit, orang kena apa-apa musibah, penyakit, kami akan pergi jampi lah. Jampi mentera mereka lah. Kami masuk Islam.
Boleh tak lagi kami nak baca hak jampi masa jahiliah dulu ni? Nak amal terus boleh tak? Nak jampi ni boleh tak? Nak buat tu boleh tak? Okey. Depa kata kaifa tara fi dhalik? Apakah pandangan engkau ya Rasulullah? Maksudnya dari sudut hukum boleh ke tidak? Ni tuan-tuan kena dengar ni, pasal tuan-tuan dengan jampi ni cukup A lah. Duk kira semua nak jampi. Daripada A sampai ke Z semua jampi. Dengar cakap jampi, tak dengar cakap jampi, semua jampi. Laku jampi, tak laku jampi. Kan? Semua jampi. Ha? Nabi kata faqala, maka berkatalah Nabi kepada Auf bin Malik tadi ni dan geng-geng dia yang mai tanya tu, Nabi kata a'ridu alayya ruqakum. A'ridu alayya ruqakum. Baca mai aku nak dengar. Nabi kata baca mai, bentangkan. A'ridu ni bentangkan, bacakan. Alayya ruqakum. Apa yang hampa duk jampi tu, mai aku nak dengar. First tuan-tuan. First. Ni saya nak bagi dia punya guideline. Tata cara nak pergi jampi apa semua ni tuan-tuan kena ingat ni. Kena ingat, kena pegang, kena faham. Tak apa. Nanti kita ulang. Biasalah kan. Nombor satu apa dia? Nabi suruh baca. Tuan-tuan pi berobat tang mana-mana, nombor satu nak bagi kata benda tu boleh tak boleh, tuan-tuan kena dengar. Kalau dia baca pelan, suruh dia pederah. Tuan-tuan bawa ayat. Contoh bawa ayat. Kita minta baca sikit lah. Adalah sakit apa sikit kan. Mata tak nampak ke. Apa gigi sakit ke apa ke. Dia pun tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Apa mentera dia duk seru kita tak tahu. Mambang kuning, mambang hijau, wahai si mambang, berdampinglah engkau dengan aku. Mambang tanah, mambang air. Kan? Pasal itu first, number satu, dia punya rule, law dia. Dengar. Pasal Nabi kata, a'ridu alayya. Kalau benda tak salah, benda betul, benda yang tak ada masalah, nak takut apa? Bagi dengar. Dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kan senang. Ini tah dia duk jampi kan, marang perapu ke ponten, marang skipper. Kan? Kanan, kiri berkat baginda Ali. Kan? Tak boleh. So kena dengar. Kena suruh dia dengar. Dia kata, saya ni menuntut Tok Guru saya pesan tak boleh baca kuat. Sat lagi dia tak mujarab. Tak apa kalau lagu tu saya nak minta diri ya. Assalamualaikum. Saya mengaji dengan Nabi kena dengar. Nabi suruh pendengar pasal nak cek duk seru apa. Jin tanah ke jin apa ke saka mana kala ke apa. Dengar. Nabi suruh a'ridu, mai aku nak dengar ni. Sebab itu kata Al-Hafidh Ibn Hajar kata apa? Dia kata wa qad ajma'a al-ulama'u 'ala jawadhi ar-ruqa 'inda ijtima' thalathati syurut. Ibn Hajar kata semua ulama sepakat boleh jampi. Ajma'al ulama. Ijma' kata Ibn Hajar. Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata ijma'. Semua ulama kata boleh jampi. Dengan 3 syarat. Nombor 1 dia kata an yakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatihi. Mestilah menggunakan Al-Quran ataupun nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Quran dengan hadis. Nombor 1 kena guna Quran atau hadis. Ataupun dia kata au bilisanil arabi, ataupun dengan bahasa Arab. Ataupun au bima yu'raf ma'nahu min ghairi. Ni Ibn Hajar kata,
Ibn Hajar kata, kalau dia tak guna Quran, dia tak guna hadis, boleh lagi, boleh, tak apa. Tapi dia kena baca bahasa Arab. Pasal apa bahasa Arab? Pasal Ibn Hajar Arab, jadi boleh faham lah. Maksud Ibn Hajar, kena baca dalam bahasa yang orang mai tu faham. Tuan-tuan orang apa? Orang apa? Tengok IC, orang apa? Melayu. Okey, orang Melayu, dia baca Siam. Boleh tak? Faham ke tak? King arai. Non my lap. Duk tak duk dia pegang ayat, dia kata non my lap, king arai. Apa ni? Hang duk merepek apa ni? Baca Malaysia Melayu. Dia tak boleh. Dalam kitab saya, dia tulis Siam. Ini merepek, mengarut ni. Ni Tok Bomo muhung ni. Tok Bomo 3 duit pun tak laku ni. Ini pi duduk. Lepas tu Tok Bomo tu pula lah sakan. Dulu jenis perasap, kemian. Lah pakai pistol. Teniniu. Ini punya gila pun ada orang duk percaya. Kalau Tok Bomo yang tembak tu, tinin tu gila, yang duduk depan tu 2 kali gila. Gila kuasa 2. Saya kena cakap tuan-tuan. Pasal apa? Pasal nak bagi orang dengar. Nak bagi orang jelas. Benda macam ni tak boleh berlapik. Benda ni straight to the point. Kerana dia melibatkan soal apa? Akidah. Akidah duk berlembut, akidah duk berlapik, akidah duk klok-klek kat tu. Orang Terengganu kata, duk pusing kat tu. Orang pun jadi kelabu apa semua. Duk pi juga Tok Bomo. Tak mau. Tok Bomo bukan tak boleh. Tapi Ibn Hajar kata, kena kita bima yu'raf. Kita kena faham. Okey, tuan-tuan kena faham. So apa? Tentu dia cakap orang putih pun tak apa kalau tuan-tuan faham. Dulu sekolah orang putih, dia baca orang putih. In the name of the gods. Kan. Apa jampi-jampi kan sebut. Boleh lah kan? Okey. Dan yang ketiga kata Ibn Hajar, ay yu'taqada anna ar-ruqyata la yu'athir. Hendaklah satu orang tu bila dia pergi jampi, dia pergi berobat, dia kena ada dalam akidah dia, i'tiqad dia, bukan jampi ni yang menyembuhkan, tetapi dia kata bal bidatillah, tetapi dengan izin Allah. Okey, boleh. Jadi kalau satu orang dia pergi ke Siam, dia pergi jumpa Tok Sami, boleh tak? Tok Sami tu of course dia akan minta kat Tok Pekong. Ada pula yang pihabak, dia tak apa ustaz, bukan kita percaya Tok Pekong tu, dia percaya, kita ikhtiar, elok. Yang ni dia panggil terlebih tom yam. Sampai tak ketahuan pala ekong. Dia boleh pergi kata Tok Cha tu bukan minta Tok Pekong tu. Ada orang pergi minta pelaris kat Siam. Siam yang mai jual kedai tom yam sini pun tak pakai pelaris tu. Tapi ada. Ada pula yang pesan kat kawan dia. Dia kata hang ni, depa hantar mai ni hantu Siam ni, bomo Siam yang buat kat hang ni. Lepas tu kita nak buat macam mana? Kita tak boleh cari geng-geng hak belah Melayu juga. Oleh kerana yang buat kat hang ni bomo Siam, kita kena cari bomo Siam juga tu. Petua punya bagus. Lawan bola pun kita tak boleh ni, kena baca apa-apa ni kan. Belah nu pun pakai bomo, belah ni pun pakai bomo. Lah kali Tok Bomo nu lawan dengan Tok Bomo ni. Yang main bola tu duk ngangah. Faham? Okey. So nampak? Dia kata lepas depa baca dekat Nabi tu, Nabi kata apa? La bas. Dengar. Okey. La bas. Nabi kata okey. Boleh, tak ada masalah. Ma lam yakun fihi syirkun, selama mana konten, isi kandungan jampi tu tidak ada unsur-unsur syirik. Macam mana nak tahu dia punya isi kandungan tu tak syirik? Kena faham, kena dengar. So lepas ni pi berobat mana-mana, kena dengar dia baca apa. Kena dengar bagi habis. Dia tak aci tau, macam ni tak aci. Setengah Tok Bomo dia kecoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Dia berhenti takat tu, yang hujung kita tak dengar. Yang hujung tu dia pi pegu dengan jampi apa kita tak tahu, tak kena. Faham tak tuan? Tuan-tuan kena dengar bagi habis. Dengar daripada satu-satu tu bagi jelas. Pasal ada orang dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, kuning biru atas merah, hijau menanti, datang melayang, pipih menanti. Dia campur. Lepas tu sekali dia baca pula, dia baca terbalik pula kan. Alhamdulillahirabbil alamin, dia baca al-alami rabbi alhamdu. Dia pusing mai kot tu. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahim Ar-Rahman, dia pusing kot tu. Tak apa ustaz, saya dengar bunyi Ar-Rahman Ar-Rahim juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in iyyaka na'budu iyyaka. Dia pusing kot tu. Hang dengar apa? Dia baca Fatihah, tapi baca Fatihah terbalik. Tak apa, Fatihah juga. Jaga-jaga, beware. Hati-hati, ni semua karut, ni semua khurafat. Ini semua memang terkeluar daripada apa yang disebut oleh Ibn Hajar tadi. Okey, dia kata kalau nak baca darah ni boleh, tapi saya penatlah pula. Penat-penat ni faham Okey. So tuan-tuan hadirin mukminin, kita boleh berobat dalam menggunakan jampi. Saya nak tutup dengan kuliah kita malam ni. Saya nak bawa beberapa contoh lah. Banyaklah dia sebut di sini. Dia kata apa? Kita boleh berobat minal amrad wasyurur jami'in makhluqatil ukhra kassiba'. Kita boleh berobat ni tak kiralah penyakit binatang ketik ke, atau hantu ke, jin ke, manusia ke, sihir ke, apa ke, semua kita boleh jampi. Tapi jampi tadi kena ikut peraturan. Okey. Peraturan dia lagu mana? Mai kita tengok. Sikitnya, tak banyak. Contoh-contoh daripada Nabi. Contoh-contoh daripada Nabi. Satu ni Nabi buat. Yang ni Nabi buat. Yang ni kita panggil perubatan Nabi. Cara Nabi. Bagaimana Nabi jampi? Nombor satu. Nabi jampi macam mana? An-nafas. Tiup. Jadi kalau tuan-tuan tanya, pernah tak Nabi jampi tiup? Ada dalam hadis. Diriwayatkan oleh Bukhari. So kalau ada Tok Bomo duk tiup-tiup tu kira betul lah. Tiup pun kena tengok gaya tak? Nabi tiup tang mana? Ini dia duk pergi tiup kat kita. Dia kata saya balik 2-3 hari duk terengak kat Tok Bomo tu. Tengok nasi khabu pun nampak muka tu start. Ini bahaya. Ini dia jadi macam jamin dengan rohani. Angau. Okey. Kita duk jampi, dia kata anak saya ni kena apa tahu ustaz weh. Orang bercakap pun tak dengar. Duk makan pun terenung. Dia bukan terkena, dia nak menikah. Pergi cari gu bagi, lega. Kawan tu nak menikah. Dia tengok tiang pun nampak apa nak darah. Kita duk kata dia kena hantu. Bukan kena hantu, dia tu naik hantu. An-nafas, pertama tiup. Tiup ni disebut dalam apa dia ni hadis, dia ada sikit ayat liuk lah. Tapi sekarang ni tak apa nak sesuai ikut tiup COVID ni kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Bukhari. Nabi kata fa idza ra'a ahadukum syai'a, jika ada di kalangan kamu yang melihat sesuatu yang tak elok di dalam mimpinya, falyanfith. Nabi kata falyanfith, hendaklah dia tiup ketika mana dia bangun daripada tidur 3 kali. Siapa-siapa yang terjaga, dia mimpi buruk, dia beralih belah an yasarih falyabsuq. Dalam sebahagian riwayat ludah, dalam sebahagian riwayat tiup. Dia beralih belah kiri, kiri mana kiri? Ni kanan, ni kiri. Tapi tengok elok-elok, sekejap lagi dia pergi ludah laki dia pula, cerai apa ni. Mengamuk kau tu dia. Nabi kata ludah 3 kali. 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiup 3 kali. Ini dia panggil jampi. Jampi. Lepas tu beralih tempat tidur. Nampak? Tengah-tengah malam dia terjaga, dia duduk tiup. Abang tiup apa abang? Aku mimpi buruk. Mimpi apa abang? Mimpi buruk Nabi tak bagi cerita. Dia mimpi bini dia tu mimpi buruk.
Dia buih. Okey, yang kedua Nabi biasa tiup. Yang kedua Nabi biasa ludah. Nabi biasa ludah. Dia panggil at-tafal, iaitu hembusan yang bersama dengan air liur. Ludah lah, tapi ludah ringan. Ludah ringan ni dia panggil tafal. Dia macam ada satu dia tiup, yang tu nafas. Ada yang ada air liur. Air liur tu dia panggil tafal. Dari ini berdasarkan hadis Bukhari. Hadis Bukhari yang mana Abu Sa'id membaca alhamdulillahirabbil alamin al-Fatihah, kemudian Abu Sa'id melakukan tafal, dia ludah. So itu ada dalam jampi yang dibuat dalam hadis. Yang ketiga, Nabi pernah tiup, Nabi pernah ludah, maknanya sahabat Abu Sa'id pernah ludah, tafal. Yang ketiga, Nabi baca tanpa tiup, tanpa ludah, tafal, ludah ringan. Banyaknya Nabi baca sajalah. Tapi kalau kukuklah tuan-tuan tanya, ustaz yang saya api ni Tok Bomo ni dia tiup sungguhlah, dia embuih sungguhlah. Ada dalam hadis, tak apa, biar api. Dia embuih. Tapi kalau baca saja, kadang-kadang orang kita ni dia psikologi. Dia pipi, kita baca. Kita tak tiup apa. Dia macam tak apa-apa syok, dia tak apa-apa kemah. Dia tak ada embuih apa-apa ke ustaz? Embuih. Baca pun boleh, baca saja pun boleh. Dalam hadis Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah menjenguk orang sakit. Nabi pergi tengok orang sakit, kemudian Nabi membacakan doa, Allahumma rabban nas, adhibil ba's, ishfi anta syafi. Nabi baca saja doa tu, tiup pun tak, hembuih pun tak. Pun boleh. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Nabi pernah mencampurkan tanah dengan air liur. Ini juga Nabi pernah buat. Ambil tanah campur dengan air liur. Ini berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulul marid. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membaca kepada orang yang sakit itu, bismillah turbatu ardina, dengan nama Allah tanah bumi kami, dengan air liur, biriqati ba'dina. Maksudnya Nabi jampi dengan tanah dan campur air liur, sambil Nabi baca dan Nabi sapu kepada orang yang sakit. Itu boleh. Kan? Kata Al-Imam An-Nawawi, wa ma'na al-hadith annahu ya'khudhu min riqi nafsihi ala usbu'ih as-sabbabah thumma yada'uha ala at-turab faya'laku biha minhu shay' fayamsahu bihi ala mawdi' al-jarih aw 'alil wa yaqulu hadha kalam fi hal al-masih. Macam mana Nabi buat? Nawawi cerita. Ni tuan-tuan semua kena ambil note lan. Lepas ni kan PKP ni banyak kena buang kerja, banyak tak ada kerja. Saya duk nampak yang ni kita boleh jadikan satu pekerjaan. Kan? Macam mana? Kata Al-Imam An-Nawawi, Nabi mengambil air liurnya dengan jari telunjuk. Mana jari telunjuk? Ni Ni jari telunjuk, Nabi ambil air liur dia. Okey? Lalu meletakkan jari itu ke tanah. Dia calik air liur, dia tekan ke tanah. Tekan ke tanah. Okey? Kemudian lekat, kata Al-Imam An-Nawawi, lekatlah tanah tu di jari. Tekan di tanah tu, kan ada air liur. Air liur tu kena tanah, dia melekatlah tanah tu. Okey. Lepas tu apa yang Nabi buat? Nabi menyapukan ke tempat yang sakit itu sambil membaca doa. Ini boleh. Walaupun kemungkinan air liur Nabi itu barakah. Bukan kemungkinan air liur. Memang air liur Nabi berkah. Okey, dia cerita macam ni lah. Cerita macam ni. Tuan-tuan biasa dengar tak pasal tahnik? Belah mulut ni. Biasa dengar tak belah mulut? Ni, belah mulut budak-budak ni. Nabi buat macam mana belah mulut? Nabi akan pepak, akan kunyah kurma tu
dalam mulut dia. Lepas tu ambil sapu ke mulut budak. Sebahagian ulama kata Nabi buat macam tu kita terima kerana ayak liur Nabi berkat. Ayak liur Nabi memang berkat, confirm, dijamin 100%. Ayak liur Nabi berkat, hinguih Nabi berkat, darah Nabi berkat, peluh Nabi semua berkat. Benda yang keluar daripada Nabi semua berkat. Ayak peluh dia, darah dia, hinguih dia, kehak. Sahabat kata bila Nabi ludah kehak tu tak jatuh ke tanah. Sahabat berebut ambil gelemar kehak Nabi tu. Tapi tuan-tuan jangan duk buat perangai tu pula. Sekejap lagi saya tarik. Geli gelemar. Ada yang piduk telan kehak tok guru. Yang ni dia panggil cerdik terlebih. Mem ni. Dia suruh buka mulut mak. Dia keluar hok hijau melikat bertali. Lepas tu tak cukup lagi daripada hok ni, dia tarik daripada ni. Dia tarik daripada hidung ni, lepas tu dia tarik. Dia berpadu sebati, dia mix tu. Buka, masuk. TB terus. Mana boleh kita kias tok guru kita dengan Nabi? Nabi berkat tok guru kita siapa? Takkan tok guru kita setaraf dengan Nabi? Tentu sudah faham ambil dah. Benda basic lah. Astagfirullah. Lepas tu kata Al-Imam Nawawi, Nabi celuk ayak liok dia kena tanah, pi sapu dekat tempat yang sakit. Itu biasa Nabi buat. Dan yang kelima, Nabi biasa buat dalam hadis Muslim. Nabi buat apa? Yang kelima, Nabi sapu tangan ke tubuh. Tang mana sakit tu Nabi pegang. So tuan-tuan juga boleh buat lagu ni. Boleh ikut Nabi, sunnah Nabi. Tuan-tuan pegang sakit tang mana paha. Tapi yang ni kena bagi ketahuan lah. Kalau yang sakit tu bini kita boleh lah. Kalau bini orang. Kalau bini orang sakit, kita pergi duk sapu tak ketahuan hala, kita boleh sakit. Faham ke tak? Dia kata bini saya sakit ustaz, hang pegang, hang baca lah. Kan, pasal kita. Dia kata lapik tak apa. Saya tak tahu. Saya 32 ni lapik pun karan kuat lagi, TMB buh memang elok. Saya tak terima bab-bab lapik ni. Dia kata boleh lah pegang orang perempuan kalau lapik. Kalau 70, 80 pegang, saya rasa mungkin tak ada karan. Tapi kalau main nak berobat umur 25, mulut pun duk merah lagi. Lepas tu main dia kata ustaz tolong pegang ustaz. Kita pun pegang tuan-tuan, dia tak jadi hala. Tak ada. Suruh pak dia pegang, suruh laki dia pegang. Macam apa kita nak pergi pegang? Pegang kepala, pegang apa, tak payah dah pegang. Lapik pun lapik, tak payah pegang. Baca akut jauh sudah. Yang ni yang sama jantina, boleh lah. Hak jantan dia baca akut jauh pula. Dia kata pesakit tu laki ke perempuan? Laki. Tak apa, sudut luak, saya baca daripada dalam. Tapi kalau hak perempuan, masuk mai dekat lagi. Hantu jahat ni. Dia tu hantu. Okey. So yang kelima ni Nabi SAW meletakkan tangannya di tempat yang sakit itu. Lalu Nabi membaca bismillah, bismillah, bismillah. Lepas tu Nabi baca a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini semua tuan-tuan boleh buat. Yang keenam, dengan jampi tiup ke ayak. Ni last lah ni. Yang keenam, yang terakhir. Yang terakhir iaitu baca dan tiup ke air. Yang ni daripada Ali bin Abi Talib. Nabi SAW sedang salat, lalu beliau disengat oleh kala jengking. Lalu Nabi SAW berkata Allah melaknat kala jengking. Lalu Nabi meminta air dan garam. Nabi mengusap air tersebut dan membaca surah Al-Kafirun, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nabi minta air, minta garam, Nabi baca, Nabi tiup dan Nabi sapu. Ini beberapa hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh At-Tabarani. So ini 3-4 cara yang kita petik langsung, kita quote direct daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kebanyakannya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapat sedikit pencerahan daripada kisah Dhimat Al-Azdi ini dan juga hukum hakam berkaitan dengan ruqyah secara ringkas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.